Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, sambung kita Minhajus Salam. Masih lagi pada menyatakan sembahyang berjemaah. Oh, baru separuh. Oh, baru separuh. Kita kena habiskan ni malam ni. Sikit je lagi nampak ni. Sikit je lagi. Muka surat 20 Jawi. Bab pada menyatakan sembahyang berjemaah. Rumi 59 ataupun 60. Dah masuk 60 ataupun bawah sekali 59. Yang mana sebelum ni kita membahaskan berkaitan dengan solat berjemaah. Solat berjemaah dari segi hukum solat berjemaah fardu kifayah. Maknanya kat satu kawasan tu tak ada yang buat, maka semua orang berdosa. Sebahagian satu kumpulan, walaupun kecil kumpulan tu buat, maka lepas kefarduan semua orang tak berdosa. Yang buat tak berdosa, yang tak buat pun tidak berdosa. Kerana itu fardu kifayah lah kan. Dan dia bagi tahu sikit lebih kurang secara ringkas berkaitan dengan nak mengangkat fardu kifayah tu bukan asal buat aja. Dia ada syarat-syarat. Betul kan? Antara syaratnya mesti orang nak masuk ke tempat itu untuk ke tempat solat berjemaah tadi tu yang mesti dibuat dalam qaryah dia tu. Nak masuk tu tak boleh malu-malu. Maksudnya nak masuk tu segan aku nak masuk. Kenapa segan? Ramai orang tua, orang muda tak ada pun. Tak lepas fardu kifayah. Ramai orang muda, aku tua dah, orang tua tak ada pun. Segan nak masuk, tak lepas fardu kifayah. Semua berdosa lah maknanya. Tak masuk apa, duduk kena masuk kot guard. Kena cakap dengan guard tu angkat tu baru boleh masuk. Oh, malah tak lepas. Fardu kifayah. Bila sebut tak lepas maknanya berdosa. Situ je. Nak masuk boleh tapi kena lalu ke hotel. Masuk ke pintu hotel. Baru tembuh kat sana. Tak lepas. Kalau nak lalu ikut belakang tak boleh. Tak boleh, kena pusing naik bot baru boleh. Tapi kalau ikut hotel ni masuk, tembuh kat sana. Baru sampai ke tempat solat berjemaah. Tak lepas. Siapa? Bukan semua orang boleh masuk pintu hotel. Ada malu gitu sebagainya lah. Senang cerita, nak mengangkat fardu kifayah di pada satu-satu qaryah, hendaklah ada solat berjemaah di situ. Dan hendaklah boleh datang, boleh akses tanpa ada halangan. Walaupun halangan tu bukan halangan sangat pun. Berhenti kejap, diangkatlah dia punya pintu pagar tu. Tak boleh juga, halangan juga. Tak kira. Maka dosa lah. Okay, kita dah bahas sebelum ni. Biasanya yang buat ni bila? Masa mula-mula perumahan.
surau masjid tak sempat nak buat lagi. Cuma yang tu mungkin dimaafkan lah, sebab baru-baru pindah kan. Masuk-masuk ke perumahan, macam mana ni? Kita dah tak boleh duduk, dah dapat CF, dah dapat apa dia panggil? Dah dapat kunci dah ni. Tapi tapak surau, tapak masjid ada. Tak tahu lah bila nak buat. Standard tu. Kata insyaAllah tak lama, tak tahu 5 tahun. Tu standard. Habis kita macam mana ni? Sementara ni, ada dalam 30-40 keluarga. Dan sentiasa setiap hari ada je orang pindah masuk ke perumahan baru, perkampungan baru, tak kisahlah. Jenis Felda ke, jenis perumahan ke. Macam mana ni? Kita buatlah rumah tu dulu, kan? Tak apa, aku ada 2 rumah. Rumah satu aku duduk, satu lagi rumah nak bagi sewa. Tapi sementara tu buat dulu surau, biasa kan? Sebenarnya tak lepas. Tapi mungkin kita kata insya-Allah lah dimaafkan. Sebab nak macam mana? Cuma kalau tengok daripada sudut hukum tak lepas. Cuma dimaafkan kerana dah tak ada cara dah. Nak macam mana? Tak lepas fardu kifayah kalau nak kira. Sebab apa? Siapa orang? Bukan semua orang ke berani masuk. Rumah orang tu tahu tapi dah jadi surau, tapi tetap rupa rumah juga. Rasa nak masuk tu. Macam tu lah. Okey, itu syarat-syarat lah. Kita dah bahas sebelum ni tu. Dan mesti buat tu bukan di rumah. Kalau di rumah tak terangkat fardu kifayah. Cuma sah kalau buat kat rumah dengan anak isteri, tapi tak terangkat. Kemudian dia bagi tahu sikit lebih kurang berkaitan dengan syarat-syarat dia, iaitu bahawasanya makmum tadi mesti niat makmum sebelum makmum itu rukuk. Imam dah rukuk, makmum nak rukuk ni. Sebelum makmum tu rukuk, makmum kena niat makmum. Jika dia tak niat awal-awal lah. Kalau dah niat awal-awal tak payahlah niat apa ni, dah niat awal. Maknanya kita dapat faham makmum boleh niat dalam takbir, lepas takbir, tengah Fatihah, lepas amin, tengah surah, habis surah, masih lagi boleh niat makmum. Makmum saja. Makmum je. Tapi bila imam rukuk, makmum nak rukuk, segera niat. Tak niat makmum lagi. Imam makmum rukuk tanpa niat makmum, batal sembahyang makmum. Dia kata kecuali solat Jumaat. Jumaat tak boleh. Niat makmum mesti dalam takbiratul ihram. Ada 4 4 sembahyang kan, yang mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Berbeza dengan imam. Imam tak wajib niat imam, sunat. Makmum wajib niat makmum. Makmum wajib niat makmum. Bermula makmum tadi takbir sehingga makmum tadi sebelum rukuk. Itu waktu dia nak niat bila-bila boleh. Okey, itu makmum. Imam tak wajib niat imam. Maksudnya tak wajib sampai bila? Sampai ke salam. Tak wajib. Jadi maknanya imam sunat niat imam. Makmum wajib niat makmum. Imam sunat niat imam. Walaupun sehingga ke salam tak niat imam pun tetap sah juga imam tadi, cuma tak dapat pahala imam lah sebab dia sembahyang seorang-seorang. Dia sembahyang seorang apa, makmum penuh ikut kat belakang. Itu cerita makmum. Sah makmum ikut? Sah. Imam sah sembahyang? Sah. Imam dapat pahala 27? Tak dapat sebab dia tak niat imam. Sah aku sah. Tapi makmum jika dia tak niat, ketika makmum tadi nak rukuk, dia tak niat, sebelum tu tak niat, sebelum rukuk tu dia tidak niat, batal sembahyang dia. Tu beza. Dan bezanya lagi, makmum, jika makmum tadi niat dalam takbir, maka dapat pahala jemaah. Dan makmum dibenarkan niat luar takbir. Niat apa ni? Niat makmum tu. Jangan niat usolli tu. Usolli tu kena dalam takbir. Niat makmum tu, dia boleh niat luar takbir. Luar takbir tu maksud selepas takbir. Kan sebut tadi kan? Sehingga sebelum rukuk. Bila makmum niat, kecuali bila makmum niat selain daripada takbir, selain daripada dalam takbir, makmum tu niat lepas takbir, tak dapat pahala jemaah. Tapi boleh dan sah. Niat dalam takbir, baru dapat pahala jemaah. Niat luar takbir, selepas takbir, tak dapat pahala berjemaah, tak dapat 27, tapi sah sembahyang. Tak niat-niat sampai dia rukuk, imam rukuk, makmum pun rukuk, batal sembahyang. Itu kan. Imam tak wajib niat, imam sunat. Imam niat dalam takbir dapat 27 lah. Imam niat rakaat yang kedua baru niat imam. Boleh, kuranglah sikit. Rakaat ketiga baru niat imam, kurang lagi. Rakaat keempat baru niat imam, kurang lagi. Sebelum salam fil alamin innaka hamidum majid, imaman. Oh lama dia punya imam mari kat situ.
Dapatlah sikit aja. Tapi dapat. Sebab tu beza imam dengan makmum. Dia tak sama imam dengan makmum ni. Dari sudut niat imam. Dari sudut niat qasad ta'arud ta'yin saja aku sembahyang fardu maghrib itu semua sama. Ni yang imaman dengan makmuman. Okey, dia sebut dalam ni sikit. Dan juga disebut sebab apa? Sebab kita tinggal sikit lagi nak habis ni. Tu saya refresh balik yang lepas. Kalau dah dengar yang lepas, dengar kan cepat je datang. Sebab dia tak hilang lagi. Dan juga antara syarat nak jadi imam makmum ni, nak jadi makmum lah, nak jadi makmum. Makmum tadi kena tahu imam tu buat apa. Logik lah. Nak jadi makmum tapi tak tahu imam buat apa. Nak ikut macam mana? Macam mana tahu? Dengan cara mendengar tapi tak melihat, tak apa. Ataupun melihat tapi tak mendengar, tak apa juga. Mana-mana satu. Yang penting dia tahu imam buat apa. Okay? Ataupun mungkin dia tahu dengan cara dia tengok orang depan. Boleh juga. Yang penting dia tahu imam gerak. Okay? Itu syarat dia. Kalau dia tak tahu, tak boleh. Nak ikut je. Nak niat makmum tapi nak ikut imam tapi tak tahu imam buat apa. Macam mana nak ikut? Maka tak boleh. Tak boleh masuk tak sah. Syarat seterusnya, imam dengan makmum mesti duduk satu tempat. Tak boleh tempat yang berbeza. Dari sudut masjid, kita bahas sikit lah itu kan. Dari sudut masjid, ada perbezaan sikit daripada sudut selain masjid. Surau yang lain-lain lah. Masjid, selagi namanya masjid, duduklah kat mana pun, luar ke, pintu terbuka, pintu tertutup, tak kisahlah. Tak ada masalah. Tapi kalau tak ada masalah dengan maksud, imam dan makmum dikira satu tempat. Dikira satu tempat. Imam di sini, makmum duduk saf yang ke-100. Halu nampak imam. Saf 100. Halu je nampak imam. Tapi dia tahulah imam gerak, mungkin melalui pendengaran ataupun dia boleh lihat. Okay. Ini cerita bukan bersambung. Kalau bersambung 3 km tak ada masalah. Bersambung sebab penuh. Ini tak. Imam di sini, makmum nu saf yang ke-100. Belakang imam tak ada orang. Contoh itu. Ataupun belakang imam ada satu saf saja. Lepas tu saf kedua kosong. Dia duduk saf yang ke-100. Tu baru jadi hukum. Kalau bersambung itu panjang 10 km. Bukan sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat dah ni. Sembahyang subuh macam sembahyang apa? Sampai penuh keluar. Sampai sembahyang subuh seperti sembahyang di Masjidil Haram. Gitu. Terkeluar-keluar. Itu panjang mana pun tak apa. Ini tidak. Imam duduk sini. Makmum tu. Halus. Boleh ke? Boleh selagi makmum tu duduk dalam masjid. Janji makmum tu duduk masjid, imam duduk masjid. Dia kira duduk satu tempat. Tapi kalau bukan masjid, dia ada hukum yang berbeza. Tak boleh lebih. Tak boleh lebih. Tak boleh duduk di tempat yang tak boleh. Dia mesti boleh pergi kepada imam tanpa berpaling, tanpa membelakangi kiblat. Jadi timbullah isu duduk kat luar tu boleh ke tidak. Itu isu apa? Isu surau, bangunan, office, surau RNR, apa, sekolah. Timbullah isu. Kalau masjid tak timbul isu. Sebab sama-sama duduk dalam masjid. Boleh ke tidak? Jika dia boleh pergi ke imam. Makmum tadi yang sembahyang kat tempat lain tu, dia boleh pergi ke imam tanpa berunduk dan tanpa berpaling daripada kiblat, maka boleh dia sembahyang kat situ. Jadi kalau orang sembahyang kat luar ni, dia mesti buka lah pintu ni supaya dia boleh pergi ke imam. Bila dia boleh pergi ke imam, sah dia. Kalau tutup, dia tak boleh pergi ke imam. Boleh, dia buka lah pintu masa dia jalan tu. Bukan kira pergi berjalan pergi ke imam. Kira-kira je, kira-kira akal je. Tu. Apa lagi ya? Habis. Itu yang jadi masa PKP tu kan. Orang pakat-pakat sembahyang luar pagar kan, luar gate. AJK dia ikut peraturan sungguh. Tak langgar peraturan. Jadi dia tutup lah pintu pagar. Kawan ni datang, apa orang datang nak sembahyang pun tutup. Kan dah tahu tu peraturan kan. Tak, salahkan juga. Tak apalah, salahkan satu hal. Pergi sembahyang kat luar. Boleh? Tak sah. Sebab pintu tutup. Itu saya cakap, masa dululah saya dah cakap dah. Kat masjid-masjid yang ramai orang datang ni. Cakap, memang betul. Jadi AJK ni kena cerdik lah sikit. Macam mana nak buat? Bila dah qomat, dia ambil lah sejadah AJK mana-mana seorang. Buka lah pintu yang depan. Pintu kecil pun tak apa.
Sebab ada orang sembahyang kat luar, tak kesian dekat dia. Siapa suruh dia datang? Jangan gitu, kasar. Jadi letak sejadah dekat betul-betul pintu tu, buka pintu. Dia tak boleh nak lalu lah kalau dia nak serbu. Imam takbir je, pergi letak sejadah kat situ, buka gate. Kalau gate kat depan buka sikit besar ni, cukup lah. Kalau ada gate kecil, buka gate kecil, pintu kecil. Kalau yang besar tarik sliding pun tarik lah, tak kira lah. Buat sikit dia sembahyang kat situ. Tak adalah orang berani masuk. Dan orang kat luar tu sembahyang dah sah. Cerdik tak? Ya, tapi dia kena sembahyang mungkin kat tepi longkang ke apalah, dekat gitu, kat gate. Kesian, ramai pula tu yang sembahyang kat luar. Sembahyang kat luar Ustaz, mendepangi. Sembahyang kat luar yang tertutup tadi tu, yang kata tak boleh, yang tak boleh pergi. Mendepangi apa maksudnya? Depan daripada imam. Depan depan ini baru nak sebut ni. Dan wajib jangan terdahulu ia atas imamnya pada pendirian. Dia tak boleh berdiri depan pada imam. Tak kisahlah dalam ataupun luar. Ni imam, dia duduk atas ni. Memang tak boleh lah sah-sah. Ataupun ini imam, dia duduk kat luar tu, tapi duduk depan ni. Tak boleh juga. Tapi dia tak nampak imam, dia duduk luar. Tapi kalau ikut tumit, kalau ukur tumit dia duduk depan. Tak salah sembahyang makmum. Yang boleh sembahyang depan imam satu je. Kat mana? Kat mana? Kat Mekah. Ataupun dekat Kaabah. Kat Mekah tu tak tepat lagi. Kat Kaabah pun tepat. Sebab Mekah lagi besar. Dekat Kaabah. Sebab dia ni Kaabah. Kalau kata imam kadang-kadang dia turun sembahyang kat mana-mana lah. Dia sembahyang imam ni Kaabah. Macam ni nak cakap. Ni Kaabah. Imam sembahyang kat sini. Ini macam mana? Duduk depan imam ni. Yang ini lagi lah. Yang sini, yang gang sini. Memang straight ke imam. Dia tak nampak lah di Kaabah. Oh, itu jam tak sah sembahyang sini. Tak nak sembahyang je pakai sembahyang belakang ni. Tak. Itu boleh lah. Boleh dengan maksud, bukan semua. Bukan semua yang sah sembahyang depan imam. Hanya orang yang duduk di luar daripada jihah imam, kawasan imam. Itu sahaja yang mesti duduk belakang imam. Yang keluar daripada jihah imam, dia boleh depan imam. Sebab dia tak panggil depan sebenarnya. Yang duduk dalam jihah imam. Jadi maksud jihah tu macam mana? Kalau ni Kaabah tu, dia bagi macam mana? Ni imam kat sini. Bagi sini. Sini. Apa dia panggil tu? Lepas tu, sini. Sini kan? Faham tak nak cakap apa ni? Dia punya arah tu, dia punya apa? Sudut. Sudut dia tu. Jadi, tapi sudut dia bukan straight macam ni, bukan. Dia bukan gini straight, bukan, dia gini. Sebab apa dia gini? Kalau tengok dekat matah tu, dia bulatan, dia bulatan kan tempat dia bulat. Dia bukan macam kita soft macam ni. Kalau perasan lah. Kalau tengok depan Kaabah tu, soft dia bulat. Kalau soft straight habis ha. Kalau soft straight macam ni kawan ni, menghadap apa? Menghadap mana? Ni menghadap mana? Jadi dia bulat. Bila bulat semua menghadap Kaabah. Jadi bulat, dia bulat macam tu. Jadi ni ke sana, ni ke sana macam tu. Yang duduk dalam tu, duduk dalam tu. Dan sah dia pula bukan straight. Sah dia macam ni sikit. Jadi kan lengkung supaya kena Kaabah. Yang selain daripada dalam jihah, dalam sudut, dalam kawasan imam, boleh duduk depan dia. Ini boleh duduk depan. Kerana dia tak panggil depan pun sebenarnya. Sebab dia bukan dalam teritori imam. Boleh kata gitu. Macam-macam bahasa dah keluar. Dia bukan duduk dalam imam punya tu. Tu boleh duduk depan. Jadi kalau selain daripada kat Kaabah, depan pada imam, depan sikit. Tumit imam, tumit makmum. Habis. Ada 2-3 tempat saya dah pergi. Kat Terengganu saya pernah pergi, kat Kelantan pernah, dekat Selangor ada 2-3 tempat, KL ada 1 tempat pernah pergi. Dia asalnya dia mungkin madrasah ke gitulah, surau kecil ke, lepas tu dia buat renovation. Tempat biasa kat bandar-bandar, buat renovation lama dah jadi lain tau. Dah jadi macam mana? Dia jadi kalau dia garis, dia kata lain ni jangan lebih. Lain ni di bawah lain ni jangan lebih. Kenapa pasal lain ni jangan lebih? Tengok bangunan, loh imam duduk sini. Kalau dia duduk lain tu, lebih lain tu, dia duduk depan imam. Ada tak pasal? Dia jenis tambah-tambah ni. Buat sikit, tambah lagi. Kita tengoklah, sayang space depan tu. Sembahyang Jumaat lah, biasa dia jadi sembahyang Jumaat. Mula-mula mungkin surau kecil, tambah besar, dapat kebenaran Jumaat.
Bila buat renovation tu, kena buat sikit-sikit. 3 tahun, baru pula 3 tahun, tambah lagi. Akhir sekali ada tempat yang imam akan duduk belakang kalau makmum duduk di situ. Makmum di bawah ke? Di bawah lah, biasanya 2 tingkat lah. Garis. Jangan lebih pada sini. Kita tengok kenapa pula jangan lebih. Tak faham. Masuk dalam baru tahu. Kalau duduk semayang kat situ, dia duduk depan pada imam. Okey, habis. Itu syarat dia. Dan seterusnya. Dan seterusnya kat sini kita berhenti. Qala musannif rahimahullah taala. Dan jangan bahawa terdahulu. Jangan cepat. Terdahulu tu cepat. Atasnya. Jangan terdahulu atasnya. Dan jangan terdahulu atasnya. Makmum tu jangan cepat daripada imam tu. Pada segala pekerjaan akan sebagai itu dulu lah. Jadi makmum jangan cepat daripada imam. Maksud jangan imam tak pergi lagi, makmum dah pergi. Imam tak sujud lagi, makmum dah sujud. Janganlah. Dah nama makmum tu ikut. Dah nama imam tu kenalah ikut dia. Kemudian janganlah pula okey. Dan bahawa jangan terdahulu atasnya. Dah nama makmum, janganlah cepat pada imam. Kalau cepat pada imam tu biasa dia nak jadi imam tak dapat. Tu yang dia cepat pada imam. Janganlah. Tapi adakah cepat daripada imam terus batal? Sebab itu jangan. Itu soalan yang timbul, adakah kalau cepat daripada imam je batal? Sebab itu jangan terdahulu, jangan cepat daripada imam. Okey. Pada segala pekerjaan lah, rukuk, i'tidal, sujud semua, jangan cepat daripada imam. Jadi dia pun cepat juga. Adakah batal? Mari tengok syarat dia. Akan sebagai terdahulu yang fahish. Akan sebagai terdahulu, akan sebagai cepat, itu cepat yang fahish, keji. Cepat yang keji. Kalau orang tengok tu keji. Tengok, keji. Keji tu huduh rupa. Huduh rupa nampak. Sembahyang jemaah, tapi nampak huduh. Dia cepat daripada imam. Dan cepat dia tu nampak huduh. Kalau cepat tak nampak huduh, tak batal. Cuma tak boleh juga cepat. Makruh. Hilang pahala jemaah. Cuma kalau huduh, batal. Ataupun fahish, keji. Macam mana keji? Cepat daripada imam yang keji. Dia tak sebut di sini. Adalah sebut. Fahish kat bawah tu keji. Okay. Bukan. Apa maksud keji tu? Cepat daripada imam. Imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Jika keji, batal. Jika tak keji, tak batal. Tapi makruh dan menghapuskan pahala jemaah. Keji tu adalah lebih daripada 2 rukun, baru nama keji. Kalau lebih pada 1 rukun, dia tak nama keji, tapi namanya makruh lah, tak panggil keji. Jadi maknanya, jika imam dah sama-sama sujud dengan imam, imam belum angkat kepala, dia angkat dah. Itu dia tak panggil keji, dia panggil makruh lah. Dan kalau sengaja meluputkan pahala jemaah, tak dapat 27 lah makmum tadi. Kalau tak sengaja, masih lagi dapat. Sebab tak sengaja kan, tersilap dengar ke apa, tak apalah. Kalau sengaja angkat kepala untuk duduk, dah tahu imam tak bangun lagi, dia tak panggil keji, makruh. Maka luput 27, tak dapat 27. Habis. Semayang tak batal lagi. Semayang tak batal sebab tak keji lagi. Okey. Bila keji? Belum lagi. Dia pun lepas dia duduk di antara 2 sujud, imam tak bangun lagi. Dia sujud sekali lagi. Keji tak? Belum. Tak dapat pahala jemaah. Tadi lagi dah tak dapat pahala jemaah. Habis itu apa pula? Diancam bangkit dekat padang mahsyar nanti kepala kaldai. Jadi kepala kaldai. Sebab angkat kepala ataupun bergerak sebelum imam bergerak. Bukan 1, 2. 2 kali duduk, sujud. 2, keji tak keji lagi. Maksud tak batal lagi. Cuma itulah, tak keji pun kepala kaldai. Okey. Kemudian bila dia duduk sujud dah 2 rukun dah. Makmum tadi angkat kepala je. Imam masih lagi sujud ni, cerita ni. Imam masih lagi sujud. Makmum tadi angkat kepala je. Angkat je. Untuk pergi rakaat seterusnya ke, untuk duduk ke apa ke, angkat kepala. Tak perlu sampai, angkat je. Daripada sujud ni, angkat je. Batal sembahyang. Baru namanya keji. Itu maksud fahish, keji. Dan jangan pula tertinggal. Tadi lebih cepat, ini terlambat. Kena tinggal dengan imam, lambat daripada imam.
daripadanya dan tertinggal daripadanya segala pekerjaan semayang tadi, gerak-geri semayang akan sebagai tertinggal yang fahish juga. Jangan kena tinggal dengan imam. Yang mana kena tinggal dengan imam tu nampak keji juga. Yang tadi dia cepat pada imam kan, ini dia lambat pada imam, tapi nampak keji. Macam mana nampak keji? Sama macam tadi. Iaitu imam kita ambil sujud sama sujud lah. Kita ambil sujud juga, sama-sama sujud. Imam duduk di antara dua sujud, dia masih lagi sujud. Okey. Apa hukum? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okey, harus. Imam sujud yang kedua, dia tak bangun lagi. Kat situ bawah ada makruh. Tapi tak kerja lagi. Tapi ada hukum makruh. Dan tak luput pahala jemaah. Tak. Itu beza dia. Cepat daripada imam, itu dah luput dah pahala jemaah. Yang ni lambat daripada imam, tak luput. Dua maknanya. Sama-sama sujud, imam duduk, dia belum lagi, dia masih lagi sujud dengan sengaja. Imam sujud, dah dua rukun dah. Duduk dengan sujud, dua rukun. Makruh. Okey? Imam angkat kepala je. Nak pergi rakaat seterusnya ke apa, maka dia kena tinggal lebihlah dua. Tak perlu imam sampai berdiri, tak perlu. Angkat kepala je daripada sujud yang kedua. Sedangkan dia masih lagi sujud yang pertama. Batas sembahyang. Kecuali masalah muafiq yang dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang ataupun 5 rukun keseluruhan. Yang itu tak batal lah. Itu kena masuk bab muafiq masbuk lah. Biasa yang berlaku ni ketika berdiri. Ketika berdiri makmum tu muafiq atas sebab-sebab tertentu, imam dah rukuk tapi makmum tadi muafiq. Imam dah rukuk, makmum belum habis Fatihah. Sedangkan dia muafiq. Kalau dia masbuk, rukuk teruskan. Dia muafiq. Jadi, oleh kerana dia muafiq, atas sebab-sebab tertentu tak habis Fatihah. Macam-macam lah sebab tertentu tu. Ada 9 sebab tertentu tu. Apa dia? Dia baca lambat. Lambat daripada normal. Tak normal lah. Bukan lambat biasa. Lambat tak normal. Takkanlah imam dah baca surah apa dia tak habis lagi. Tak normal lah tu. Maka, bila imam rukuk i'tidal, makmum tadi wajib habiskan Fatihah sebab dia muafiq. Dan dimaafkan 3 rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. Dan dia berdiri lagi, masih lagi sah sembahyang dia. Itu special case lah. Dia panggil muafiq yang atas sebab-sebab tertentu tak boleh habiskan Fatihah, imam dah rukuk. Sedangkan dia muafiq. Mungkin kadang-kadang sebab imam yang sebab dia nak tunggu imam amin. Amin. Lepas imam amin, imam rukuk. Tak sempat juga baca Fatihah kan? Macam ni ada masalah lah. Dia muafiq. Habis nak baca Fatihah, nak rukuk dengan imam, mana boleh aku bukan masbuk. Habis tu nak baca Fatihah macam mana? Baca lah. Dia maafkan 2 rukun je ni. Kalau tidak fahish. Tak. Dia 5 rukun ataupun 3 rukun panjang. Adalah beberapa perkara lagi. Dia nak tolong imam. Lain kali imam rukuk. Wah, hajar betul. Imam lupa. Waladdallin amin, alif lam mim. Lepas tu imam lupa. Katalah pagi Jumaat. Dah baca dah alif lam mim zalikal kitab. Allah, zalikal kitab ya lain. Apa? Pagi Jumaat kan? Makmum tadi bila imam amin, makmum nak start baca Fatihah. Ya, nak start baca Fatihah lah. Tiba-tiba bila dengar imam macam tu tak jadi baca, tunggu jap. Boleh tolong ni. Imam tu kurang alif lam mim. Zalikal kitab sekali lagi. Ini bukan ni Baqarah. Mana sajadah ni? Makmum tadi patutnya dia baca tu dah separuh dah Fatihah dah silap. Tak apalah, tolong kesian. Tanzil. Imam pun ingat. Imam pun cuba. Alif lam mim. Tak ingat, tak lagi juga. Imam bengang, Allahu akbar. Makmum tadi macam mana? Aku tolong dia. Dia tinggalkan aku. Tak sebab baca Fatihah lagi. Macam mana? Samalah. Sepatutnya dimaafkan 2 rukun je. Oleh kerana masalah-masalah tadi, maaflah sampai 3 rukun panjang. Ada macam-macam masalah lagi ada. Bab tu. Jadi, kalau makmum yang muafiq, dia muafiq yang ada masalah tertentu, ada 9 masalah yang tak sempat habis Fatihah, imam dah rukuk. Apa lagi masalah lagi ya? Tertidur.
Boleh tak tidur? Tak boleh tidur. Boleh. Tidur dalam dalam sujud batal. Tidur dalam tahiyat awal. Tidur dalam tahiyat awal. Bangun-bangun tengok-tengok. Sedar-sedar. Imam dah bangun. Bangun-bangun, Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, rupanya dia bangun lambat. Macam tu macam mana? Adalah bahas dia. Macam mana lagi boleh tak sempat baca Fatihah? Dia berangan. Bukan sengaja. Waladhdallin amin. Nak baca Fatihah ni. Lepas tu imam baca surah yang rare sikit. Dia macam surah apa ni? Dia patut baca Fatihah ni. Imam baca dengar, dah tengok duk cari. Apa surah? Dia macam berangan macam tu lah. Bukan sengaja. Imam pun Allahu Akbar. Sudah tak baca dah. Tak baca Fatihah lagi. Macam tu pun dibenarkan juga. Lebih daripada 2 rukun. Walaupun sampai ke sujud yang kedua, tidak namakan fahish. Tak namakan tercela ataupun keji. Sebab dia lupa. Ada 9. Dan tiada sah perempuan itu menjadi imam melainkan segala perempuan. Memang perempuan imam, makmum mesti perempuan. Perempuan imam, makmum mesti perempuan. Tak boleh selain daripada perempuan. Tak boleh. Imam lelaki, makmum boleh 3 jenis. Makmum jenis lelaki juga, makmum jenis perempuan, makmum jenis ada dua-dua, lelaki perempuan, khunsa. Khunsa. Imam lelaki, makmum tak kisah, semua boleh. Okay. Imam perempuan, makmum hanya satu je, mesti perempuan juga. Imam khunsa, makmum satu ke dua? 2 jenis, boleh. Imam khunsa, makmum 2 jenis. Imam khunsa muskil lah, ada 2 alat kelamin. Makmum dia boleh perempuan, makmum dia boleh juga khunsa sama macam dia. Boleh. Ada khilaf. Ada khilaf ulama. Imam khunsa tak boleh makmum khunsa. Tu khilaf itu. Khunsa mesti imam. Betul lah tadi. Imam khunsa, betul lah. Imam khunsa, makmum mesti perempuan sahaja. Khunsa tak boleh. Tu khilaf tu. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama kata imam khunsa, makmum mesti perempuan. Selain pada perempuan tak boleh. Imam khunsa, itu pendapat pertama. Pendapat kedua, imam khunsa, makmum perempuan boleh, makmum khunsa pun boleh. Yang muktamad tak boleh. Tak boleh. Imam khunsa, makmum perempuan saja, khunsa tak boleh. Jadi khunsa mesti imam dia lelaki saja. Cukup dah lelaki, makmum semua 3 jenis. Perempuan, makmum mesti perempuan. Khunsa, makmum mesti perempuan, ataupun khilaf tadi, khunsa dengan perempuan. Tak adalah, tu je kot. Best. Dan tiada pula sah orang yang kafir itu menjadi imam. Orang kafir tak sah jadi imam. Jangan jadikan orang kafir itu imam. Ada beberapa kias juga ni. Imam tu imam sembahyang tak? Boleh tak jadi bukan imam sembahyang? Ketua. Sama lah kias lah. Boleh kias lah. Ketua yang besar boleh pilih. Kalau memang dah negara kafir nak macam mana kan? Memang boleh pilih. Boleh tak pilih orang kafir jadi yang besar? Yang besar. Dia mesti yang besar. Yang tak ada orang boleh arah dia. Dia paling besar. Yang tu tak boleh. Orang kafir. Kalau masih lagi ada orang boleh arah dia lah. Orang Islam boleh arah dia. Tu tak apa. Walaupun dia pemimpin. Dia imam. Bukan imam sembahyang, dia imam. Cuma ada lagi orang lain yang boleh berkuasa atas dia. Maka boleh. Perempuan pun sama. Perempuan macam tadi juga. Dia tak boleh paling besar. Dia mesti ada orang yang besar lelaki Islam boleh arah dia. Tak besar sangatlah, tapi dia besar juga. Tu boleh. Maksudnya pemimpin ataupun imam yang sederhana kata. Imam yang sederhana, bukan imam yang besar-besar. Imam besar mesti lelaki dan Islam. Iyalah.
Macam mana? Dia ada laki, ada anak. Nak jadi besar-besar tu. Kalau laki dia call pukul 3 petang. Awak balik sekarang? Dia tengah mesyuarat dengan persidangan dengan negara-negara. Semua negara Perancis apa semua. Nak dengar cakap apa? Conflict of interest. Konflik apa dia panggil? Konflik tu. Sudah. 3 petang. Saya suruh awak balik sekarang. Saya lapar nak makan nasi goreng. Yang awak masak. Nasi goreng Pattaya. Awak masak je saya boleh makan. Sekarang ni pukul 3 saya lapar dah ni. Kebulu dah ni tak makan. Tapi depan saya ni ada Perdana Menteri Perancis, Perdana Menteri ni. Mana nak ikut? Tak kira. Macam mana nak ikut? Saya nak suruh awak balik juga. Kan? Sebab tu tak boleh jadi besar. Dan jadi kecil pun elak-elak lah kalau boleh. Kalau dah tak boleh, kadang-kadang perempuan perlu untuk dia faham perempuan juga. Jadi suara dia perlu. Suara pemimpin perempuan perlu. Sebab dia je tahu perempuan-perempuan nak apa. Dan perempuan tu akan mengadu kat dia. Jadi perlu juga. Cuma jangan yang besar lah. Yang besar kecil tu kena masuk bab siasah lah. Nak kata apa besar tu apa, MB ke, Perdana Menteri ke, apa besar, mana yang kecil, mana yang besar tu biasanya banyak khilaf ulama lah. Ada yang kata tak boleh besar sangat. Sampai wakil rakyat je. Lebih tak boleh. Menteri besar pun tak boleh. Sebab dah nama macam menteri besar. Menteri besar. Tapi wakil rakyat boleh lagi. Ada yang kata menteri besar boleh. Sebab ada lagi atas pada dia. Macam-macam lah. Itu kena masuk siasah. Kena belajar siasah tu. Tapi nak belajar siasah dalam kitab fiqh, dia duduk kat mana? Dia punya bab tu duduk kat muka surat berapa? Kata-katalah ada 100 muka surat. Sikit tu. Sikit 100 untuk mudah kira je. Kalau ada 100 muka surat, bab siasah muka surat apa? 75. Kenapa? 25 bab ibadah depan sekali. 1 sampai 25. Bab ibadah, basuh kencing, basuh berak, istinja, wudu, mandi wajib, haid, sembahyang, semualah bab ibadah. Yang kedua, bab muamalat, beli jual beli, riba tak riba, bla 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 bla. 26 sampai 50. Itu perumpamaan je, dia ribu-ribu buku surat. 51 sampai 75 munakahat, tentang cerai, talak dan sebagainya, panjang. 76 sampai 100 itulah bab siasah. Jadi nak sampai situ kena habiskan dulu. Takkan basuh berak tak kerti kau nak cerita benda-benda besar kan. Lainlah dah jadi pemimpin. Tu cerita lain. Tak jadi lagi tak jadi lagi ikut tangga lah, ikut step. Kalau dah jadi lain. Tiba-tiba orang lantik jadi. Tengok saya duk mengajar ni. Esok tahu angkat sumpah. Mana tahu. Jadi apa-apa lah. Angkat sumpah, senator ke apa ke. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Jadi senator tahu-tahu menteri. Alamak. Semalam pun kan cari kita ni. Mana tahu kan kalau macam tu kan. Macam mana tu? Sedangkan tak habis lagi. Ibadah pun tak habis lagi. Masa tu lain nak cerita. Kena mengaji secara, walaupun takkanlah nak letak jawatan kot. Kan senang nak jadi menteri. Esko ke apa benda jadi tak? Ya Allah. Ada? Sekarang ni? Oh iyalah, yang baru dan terbaru kan? 2-3 penggal lah. Padahal dia semua boleh kata 100% Islam. Mungkin mazhab Hanafi. Tak tahu lah, saya cerita mazhab Syafi'i. Tak tahu lah, kena check lah. Kadang kita jangan marah-marah sangat. Tak tahu lah mazhab Hanafi yang macam orang marah itu kan. Aduh, Bangladesh mari nak jual barang. Tak dapat video tu. Saya tengok mula-mula pun saya kata, lain macam lah. Malah layan lah. Orang layan tu, kena apa? Silap ni. Tak mungkin mazhab Hanafi. Datang nak jual barang macam tu lah. Betul kan Islam? Mengucap, boleh mengucap. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila dia kata gitu aja, saya dah stop lah. Tak nak menilai dah video tu. Sebab mengucap dua kalimah syahadah abduhu wa rasuluh tu memang ada mazhab lain. Jadi kita stop kejap. Sebab orang nak suruh kutuk orang tu. Allah sekali semua boleh jawab. Baca Fatihah semua boleh jawab. Tak tahulah apa tujuan video tu dibuat. Lagi sekali tanya, sembahyang berapa? Sembahyang isyak berapa? 17. 17 rakaat. Sembahyang asar 4. Sembahyang zuhur berapa tadi cakap? 12. Sembahyang subuh
4 lah. 4 lah. Kena dah. Ini mesti dia hafal. Saya dengar masa dia mengucap awal-awal tu tak berani nak komen dah. Stop lah. Selang 2-3 hari, mujur. Betul. Betul tindakan mendiamkan diri. Sebab mengucap dia tu. Memang saya pernah tengok ada beberapa ayat mengucap 2 kalimah syahadah. Ada mazhab Hanafi, dia bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dia mengucap gitu. Dah lah tu. Orang pula bukan orang Malaysia. Yang kedah kutuk-kutuk tu macam mana agak-agak? Risau je. Mazhab Hanafi sangka baik. Jadi yang mungkin mazhab Hanafi lah dekat Bangladesh. Boleh perempuan kot. Ada besar lagi pada tu apa PM? Presiden ke apa? Perdana Menteri. Ada tak dia raja ke apa dia? Tak ada. Tu paling tinggi tu. Mungkin lah. Mazhab Hanafi. Cerita panjang-panjang je kan. Dia orang buat keluar kitab mazhab Hanafi. Terdiam. Macam mana? Mungkin je lah. Tapi mazhab Syafi'i memang tak boleh. Tak boleh yang terbesar. Tak boleh. Bangladesh antara bangsa yang macam Melayu juga. Iaitu dia gabungkan agama dengan bangsa. Sama. Melayu kan gabung kan. Walaupun dia kata memanglah Islam lain, Melayu lain, tapi secara umumnya gabung. Masuk Islam, masuk Melayu. Kan? Dia orang pun sama. Tapi cuma mazhab je berbeza. Tak sah orang kafir jadi imam. Dan tiada pula sah orang kafir jadi imam. Orang kafir jadi imam ni memang tak ada orang buat. Saya ramai cari orang kafir suruh jadi imam, tak ada orang buat. Jadi macam mana kejadiannya? Kejadiannya dia menyamar. Bila menyamar, lepas sembahyang baru tahu tak sah sembahyang. Walaupun berpuluh-puluh tahun. Apa? Saya sebut itu siapa? Apa nama dia? Yang kat Aceh tu? Senok Gronje. Abdul Ghaffar, dia tukar nama dia. Abdul Ghaffar. Aceh, dekat Aceh. Rupanya bukan seorang. Saya ada Google lagi tu. Nak cari nama tu lah. Payah sangat nak sebut. Rupanya banyak lagi. Dia hantar ke situ, ada yang dah hantar, ada yang hantar ke, sampai hantar ke mereka pun ada. Mereka hantar. Jadi macam ulama lah. Sedangkan bukan ulama. Macam tadi. Tapi memang pandai. Rupanya bukan seorang, ramai. Macam mana kisahnya? Jadi dia jadi imam, sedangkan dia kafir. Cuma yang Senok tadi tu, Abdul Ghaffar tadi tu, masih lagi dipertikaikan. Ada orang kata dia Islam, tapi yang Islam yang ni lah, Islam yang jahat. Dia mengucap sungguh, dia mengucap kat qadi 3 kali. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali nak bagi yakin. Dan ada yang kata dia sebenarnya Islam. Cuma Islam jahat lah. Islam yang jahat. Ada yang kata dia bukan masuk Islam. Tak tahu yang sebenarnya. Kalau betul lah dia kafir, yang semayang belakang dia tu, sebab dia ulama besar. Semayang belakang dia kena qada balik. Kafir. Dan tiada juga sah menjadi imam orang yang tiada mumayyiz. Syarat sah ibadah adalah mumayyiz, bukan baligh. Kalau dah mumayyiz boleh jadi imam. Janji dah mumayyiz boleh jadi imam. Mumayyiz ni tak semestinya umur 7 tahun. Dapat tahu mana baik, mana buruk, mana kotor, mana suci sebagainya. Dapat tahu kiri kanan. Maka dia dah mumayyiz, dia boleh jadi imam walaupun umur dia baru 6 tahun. Tapi kalau tak mumayyiz, tak sah jadi imam. Syarat untuk sah sembahyang mumayyiz ataupun jadi imam samalah mumayyiz. Syarat wajib sembahyang baligh. Syarat wajib sembahyang baligh. Syarat sah sembahyang bukan baligh, mumayyiz. Dan tiada sah menjadi imam orang yang menukarkan satu huruf daripada segala huruf Fatihah dengan huruf lain. Istilah dipanggil ummi. Iaitu orang yang baca, dia tukar mana-mana huruf Fatihah tu, dia tukar 144 ataupun keseluruhannya 156. Kan? Campur sabdu apa semua. Dia tukar huruf. Bila tukar huruf, alif jadi ain, ain jadi alif, kaf jadi qaf, qaf jadi kaf. Apa? Sa jadi apa?
Sya macam tu lah. Sin jadi lain. Tu je lah yang biasa-biasanya kan. Tukar je huruf, habis. Dad jadi ba macam tu lah. Tukar huruf. Tukar huruf, dia panggil ummi. Bila ummi, maka orang yang sembahyang belakang dia yang qari. Qari ni bukan musabaqah tu. Qari ni yang baca betul. Qari dia panggil baca betul. Ummi lawan qari tadi. Lawan qari ummi. Jadi makmum yang qari semua batal. Sebab dalam sembahyang dia kata kat sini jadi imam ni, tidak sah menjadi imam orang yang menukarkan satu huruf daripada segala huruf Fatihah dengan huruf lain. Jadi bila dia tukar, imam tukar, makmum yang qari batal. Imam belum tentu batal ke tidak. Tengok dulu. Makmum yang qari memang batal. Makmum yang ummi juga macam imam, tengok dulu. Tengok dulu. Jika makmum yang ummi macam imam, yang salah tukar huruf juga, sah atau tidak, tengok dia tukar huruf apa. Kalau imam tukar huruf waladdallin jadi waladdallin, tukar tu imam. Makmum apa yang dia tukar? Maksud tukar tu bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Tak boleh sebut. Tukar huruf. Tapi tak boleh sebut kerana tak boleh sebut. Lidah lah, masalah lidah. Makmum tadi bertukar apa? Ain jadi alif, alif jadi ain, hamzah jadi ain, contoh kan, bertukar yang itu. Tapi dad boleh sebut. Imam yang tak sebut dad. Imam tak boleh sebut dad, jadi waladdallin. Makmum waladdallin. Tapi makmum waladdallin ni dia ada masalah dekat ain pula. Ataupun ha, alhamdulillah. Ha pedah tak boleh. Dia tukar kat situ. Tapi waladdallin makmum okey. Imam waladdallin tak okey. Alhamdulillah pedah okey. Maka makmum tadi tak sah juga. Makmum yang ummi. Dia kena sama-sama problem. Imam masalah ha pedas. Makmum pun masalah ha pedas. Tak boleh sebut. Baru sah. Imam masalah ha pedas. Makmum masalah dad. Ha tak ada masalah. Tak usah. Makmum mana? Makmum yang masalah ummi, yang tak boleh nak sebut. Makmum qari yang betul, awal-awal lagi reject lah. Imam sah ke batal? Imam sendiri. Tadi bicara tentang makmum qari, batal. Makmum ummi macam imam, tengok dulu apa yang dia ummi kan, apa masalah dia. Kadang-kadang batal, kadang-kadang masih lagi sah. Imam sendiri batal ke tidak? Tengok dulu juga. Jika imam tadi dia sebut tadi, memang dia dah sebut, dah belajar, dah usaha, tetap tak bunyi juga, tak boleh juga, maka imam sah. Imam sah. Makmum qari yang tak sah, makmum baca betul tak sah. Makmum yang baca salah, baca tak betul juga, tapi bukan tak sama macam imam, tak sah juga. Imam sah sebab dia dah usaha, dia dah buat kecacatan lidah, tak boleh sebut dah, tak boleh buat apa, dah usaha. Maka imam sah. Imam seorang lah sah. Bila imam sah, yang lain semua batal, imam tak dapat pahala jugalah, sebab dia seorang lah kira. Apa lagi? Habis. Dan yang terlebih afdal, dah sekejap, bukan Fatihah saja, rukun qauli. Dia sebut Fatihah, sebenarnya bukan Fatihah saja, rukun qauli. Allahu Akbar, Fatihah, At-Tahiyah juga, iaitu sampai selawat. Lepas tu Assalamualaikum. Semua tu bertukar je. Tengok ikut peraturan tadi. Dan yang terlebih afdal hendaklah bahawa lebih afdal hendaklah bahawa ada imam itu orang yang faqih. Faqih ni pandai hukum hakam, ni. Yakni mengetahui dengan sekalian hukum sembahyang dan berjemaah. Tu. Maknanya imam yang dari segi prioriti, aulawiyat, imam kalau jadi imam, dia tahu hukum hakam solat dan solat berjemaah. Nak pilih imam yang itu.
Bukan pilih imam baca, baca sedap bukan. Imam nak pilih bukan ikut baca sedap. Imam nak pilih ikut dia tahu hukum hakam sembahyang dan jemaah. Lagi cantik, imam tu imam itu mengajar sekali. Mengajar apa? Mengajar sembahyang, bukan mengajar tasawuf. Bukan mengajar bab-bab lain, mengajar sembahyang dan mengajar solat jemaah. Itu terbaik. Sebab bukannya baca sedap. Kerana dalam sembahyang, kalau kita tengok daripada awal sembahyang sampai salam, daripada takbir sampai salam, 90% hukum hakam. Hanya 10% je bacaan. Tu berkira berapa? 10% je. Yang lain semua hukum hakam. Jadi orang yang nak jadi imam, dia kena faham sungguh tentang hukum hakam dari sudut aulawiyat, keutamaan. Jadi kalau dia tahu semua hukum hakam berkaitan dengan solat seorang dan solat berjemaah, seorang lagi tak tahu sangat, biasa-biasa je. Ataupun tahu solat seorang, solat jemaah tak tahu. Apa bukti tak tahu? Buat periksa tak ada jawab. Sebab tu jadi imam kena ada periksa. Tulis soalan, cari soalan berkaitan dengan solat jemaah, berkaitan dengan muafiq masbuk. Soalan berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang dulu, yang sembahyang seorang dulu. Itu biasa mungkin boleh jawab kot. Masuk solat jemaah pula, muafiq masbuk gini. Lepas tu yang bahagian yang ketiga, saya buat macam ni dulu. Bahagian pertama untuk sembahyang, rukun-rukun sembahyang biasa, yang 13 tu. Yang kedua solat jemaah termasuk muafiq masbuk apa semua. Yang ketiga masalah. Apabila begini-begini nak buat macam mana? Apabila terlupa surah, apa perlu buat? Apabila makmum tegur subhanallah, sedangkan dia tak puas fikir, tak tahu apa salah, nak ikut ke tidak? Jika dia sedang sujud sembahyang subuh, sujud rakaat yang kedua, makmum subhanallah, adakah apa dia nak buat? Gitu lah, satu-satu. Dia terlupa tahiyat awal, dia bangkit rakaat ketiga, makmum subhanallah, apa dia nak buat? Jawab. Boleh jawab soalan, jadi imam. Itu dia punya interview. Kalau boleh settle semua, barulah cerita bacaan apa yang lain. Itu nilai tambah. Bacaan mantap apa semua, tambah 4,000 sebulan. Itu. Kalau tak ada yang tu, bacaan 3,000. Bacaan sekadar lulus saja 2,000. Itu cerita Selangor. Tapi kena tu, susah tu soalan tu. Saya buat soalan tak banyak pun. 10 sembahyang seorang, rukun biasa. 10 solat jemaah, 10 masalah. 30 soalan. Lepas tu 10 lagi, dia 10. Ada 10 lagi yang berkaitan dengan bacaan, tajwid tu orang lain ambil alih. Tapi kita tak gitu tak. Nak jadi imam, hukum tu tepi, tolak tepi, baca dulu. Lepas baca, okey, jadi imam. Terbalik. Sedangkan faqih dulu. Maksud tahu hukum hakam solat jemaah. Macam mana imam tak tahu muafiq masbuk? Pelik. Bila buat periksa, 10 soalan muafiq masbuk, 10 salah. Dah jadi imam 15 tahun contoh. Tak logik lah. Tak logik. Itu yang ada imam rakaat ketiga, rakaat keempat, laju baca 13 saat. Dah rukuk dah. Tak percaya, ikut saya. Pada hari-hari yang tertentu nanti boleh jumpa dekat Kuantan ni. Bapak laju. Baca satu nafas belum tentu. Kita ni makmum baca satu nafas belum tentu dapat rukuk dengan dia. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat juga. Nak try boleh lah. Termengah-mengah. Nak try boleh. Berapa lama dah? Dah 7 tahun dah. Keturunan mak ayah semua imam sampai ke anak. Tapi kenapa baca macam tu? Bukan baca macam tu, cepat tu, rakaat ketiga, rakaat keempat tu. Fatihah dia baca satu nafas ke? Ke baca macam mana? Baca dalam hati ke? 13 saat. Cuba boleh tak 13 saat? Tak boleh tak? Haji Zahra rasa 13 saat tu a'udzubillah aja. A'udzubillah habis 13 saat dah. Dia Allahu Akbar. Nak buat macam mana agak-agak? Macam mana nak buat? Kenapa jadi macam tu? Menyebabkan makmum masalah lah. Kenapa jadi itu? Apa hal jadi itu?
Tak patut dia kena faqih, dia kena sentiasa dengar. Kadang-kadang pelik juga imam. Dia dekat je dengan makmum yang saf pertama. Makmum tengah baca. Maliki yaumid. Iya. Dengarlah taklah. Sebab tak jauh sangat. Boleh dengar lagi. Kalau tak semua pun dia 2-3 orang dekat-dekat tu boleh dengar lagi. Makmum baca. Dia rukuk juga. Aku peduli apa? Aku dah habis, dia kata. Padahal tak payah cerita hukum lah. Tak payah cerita hukum. Cerita apa panggil? Logiknya. Cukup lah. Tak payah hukum-hukum. Kesian kan, tunggu kejap. Lagipun tunggu apa saat sangat, 5 saat, 6 saat, 2-3 nafas je. Ra'i kan, 2-3 nafas je. Nak pergi mana cepat-cepat? Nak pergi mana? Cepat sangat je. Sebab apa dia dengar? Dia tak kira, tak payahlah belajar. Kalau belajar dia akan faham. Nanti makmum ni jadi begini, dia akan faham lah. Tapi kalau tak belajar sekalipun, apa? Common sense. Common sense je. Logik akal pun tunggulah kejap. Kau tak dengar ke? Dengar. Tapi kenapa rukuk juga? Pandai dia kejar. Iman gitu. Dia mesti faqih. Faqih nombor 1. Yakni mengetahui segala hukum hakam. Dan hendaklah ia daripada sebaik manusia pada tubuhnya. Wah. Siap tengok tubuh badan, sihat dan sebagainya. Yang ni secara ringkas, jadi saya bagi list. Dan bangsanya. Tengok bangsa. Kau apa? Arab. Kau apa? Kau duduk belakang. Tengok untuk afdal jadi imam. Ini bukan sah jadi imam. Siapa-siapa sah jadi imam. Budak umur 6 tahun kalau sembahyang betul sah jadi imam. Apa punya bangsa pun sah jadi imam. India pun anak saya, Cina pun anak saya. Itu lain. Apa namanya? Tak kisahlah bangsa apa, semua sah. Semua sah. Kita ni afdal. Ada bangsa ada. Dan segala sifatnya. Tengok sifat-sifat juga. Ya. Tapi secara ringkas. Tak apa, saya dah listkan. Saya ambil kitab lain. Sebab dia sebut tiga ciri je. Yang pertama faqih, yang kedua martabat, yang kedua qari, yang ketiga sebaik manusia. Sebaik manusia ni dari sudut keturunan itulah. Ataupun dari sudut perangai semua. Secara ringkas dia sebut. Yang keempat tubuh badan. Yang kelima bangsa. Dan segala sifat. Sifat tu ya perangai. Macam itulah. 5 gitu je. Sebenarnya dia ada 15. Saya dah list, saya ambil kitab lain. Sebab dah habis dah ni. Kita pun dah boleh stop dah. Okey. Ada yang pertama faqih. Yang tadilah faqih, pandai hukum hakam semua. Tak ada pilihan kedua, itu pilihan pertama, paling afdal. Walaupun baca dia biasa-biasa. Pilihan kedua qari, dengan maksud baca sedap. Qari lah, bukan baca sedap, silap. Baca betul. Qari tu bukan baca sedap, baca betul. Yang kedua baca betul. Yang ketiga, maksud baca betul tu tak ada cedera. Tak ada cedera huruf-huruf yang disebut. Tu maksud baca betul ataupun qari. Okay. Yang ketiga, wara'. Wara' ni apa? Tak buat dosa. Kan? Tak buat dosa tu wajib. Semua orang tak boleh buat dosa. Wara' ni benda syubhah dia tinggal. Benda tu halal tapi dia tinggal. Syubhah. Benda wara' lah. Alim. Tak, bukan alim. Alim nombor 1. Faqih tu alim lah. Alim tu faqih lah. Wara' ni bukan alim. Wara' ni dia tak alim. Kalau wara' lagi alim, mantap lah. Kalau wara' dia bukan alim. Jom. Kita pergi makan kedai. Tak maaf. Aku tak makan kat kedai. Apa pasal? Haram ke? Tak. Siapa kata haram? Tak makan kedai. Aku beli ayam sendiri. Sembelih sendiri. Masak sendiri. Wara' lah. Tawaduk. Tak juga. Tawaduk lain. Ni wara'. Tawaduk ni macam merendah diri. Ni bukan merendah diri. Dia tak merendah pun. Yang ada basuh kain. Basuh. Mesin basuh rosak. Asal tak pergi kedai? Tak mau lah. Kan kedai masuk duit tu berapa ringgit je. Boleh kita borak-borak 2 jam sementara nak kering apa. Boleh kita minum-minum lama tak jumpa ni. Duk basuh kain. Tak apa, aku tak pergi. Aku tak hantar kat mesin basuh tu. Sebab apa?
Warak tu adalah benda-benda campur. Ada pakai orang kafir je tu. Mesti orang kafir dah rasa. Haram ke tak? Tak haram. Bukan tak mau dah bercampur pakaian ni pula nak semayang. Memanglah tak haram, sajalah. Sajalah itu warak. Benda tak ada apa pun, tapi dia ambil lebih. Macam makan kat kedai je. Tak mau makan kat kedai. Aku makan sendiri. Kenapa? Sudu tu agak-agak orang kafir ada masuk mulut dia. Pinggan tu ada orang kafir. Sebab tengok orang kafir pun ada makan. Tapi dah basuh. Ya, aku tak cakap haram. Cuba bayangkan, mulut yang tak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang kafir kan tak ada asyhadu. Dia letak kat mulut dia. Tak mau lah. Kenapa tak mau? Kita pun nak tahnik pun cari orang baik-baik. Oh, dia punya. Nak tahnik, cari orang baik-baik, nak tahnik. Kenapa tak tahnik tu? Cari lah. Mutusami ke? Acong ke? Cong. Buka kedai motor, ketuk. Cong. Kasih ni sikit lah nak saya makan ini buah kurma, nak kasih masuk. Dia pun ambil. Acong. Asal tak berat? Macam tu lah. Ni pakai sudu, pakai dia punya. Tak, memanglah dah basuh. Aku tak cakap haram. Aku je tak nak. Macam tu lah. Ya Allah. Dia panggil warak. Warak ni, dia mengharamkan dirinya sendiri. Tapi hukumnya bukan haram. Dia je haram untuk dirinya sendiri. Warak. Jadi orang macam ni nombor 3. Martabat. Yang keempat. Itulah maksud dia apa ni? Sebaik-baik manusia. Itulah maksud warak tu lah. Sebaik-baik manusia tu warak. Yang keempat, yang masuk Islam dulu. Kalau katalah sama-sama kafir, masuk Islam. Siapa masuk Islam dulu? Ataupun kalau dah Islam baka keturunan sejak lahir Islam, tengok kat mana? Tengok siapa lahir dulu. Siapa tua dulu. Sebab bila tua dia lah Islam dulu. Sebab lahir-lahir tua Islam. Mak ayah Islam, lahir-lahir tua Islam. Jadi yang tua dululah. Tapi kalau masuk Islam, sama-sama masuk Islam, yang masuk Islam dulu. Lepas tu keturunan Nabi. Martabat yang kelima. Kalau ada keturunan Nabi, suruh dia jadi imam. Keturunan Nabi. Martabat yang keenam maksudnya prioriti, aulawiyat, keutamaan. Yang keenam, keturunan wali. Dia tak wali, dia kuali je. Tok nenek dia memang tak kenal wali. Maka dia biasa je. Sunat ikut martabat dia duduk nombor 6. Tapi kalau keturunan Nabi ke, keturunan wali ke, baca tak betul. Oh, nak kembali balik kata nombor 1, fakih. Ini baca tak betul, mana boleh. Tak kira keturunan siapa tu. Tak kira keturunan siapa. Baca tak betul. Sebab tu itu namanya prioriti. Keturunan yang seterusnya, ketujuh keturunan ulama. Keturunan ulama tapi hukum hakam semayang tak erti. Itu tak boleh ambil. Jadi kena tu keturunan ulama. Yang ke-8 keturunan sulaha. Sulaha tu jamak bersoleh. Orang-orang soleh. Masuk keturunan tu mak tok dia. Dia biasalah. Kalau dia tu soleh, awal-awal lagi dia duduk kat atas. Dia dah jadi fakih sebab dia dah soleh semua. Ni dia tak, dia biasa keturunan dia. Atas dia. Kemudian yang ke-9 pakaian bersih. Inilah sifat-sifatnya tu. Dan sebaik-baik manusia pada tubuhnya, kan? Dan bangsanya dan segala sifatnya. Dia gabung sekali. Saya detailkan. Yang ke-9 pakaian bersih. Masuk pakaian bersih ni, dia selalu pakai baju-baju bersih lah. Baju kotor sah je sembahyang. Kotor, daki, bau sah sembahyang. Yang tak boleh ada najis kan. Dia pembersih orang ni. Maka itulah pilihannya. Tapi kalau pakai baju bersih, baca salah tak guna juga. Macam tadi lah. Tak guna juga. Yang ke-10 badan bersih. Dia nak sama lah macam tadi. Badan yang bersih. Yang ke-11 kerja dia baik. Maksudnya kerja dia tu jenis baik. Bukan kerja macam profesor dengan postman. Bukan nak jatuhkan postman, bukan. Profesor dengan postman, profesor lebih akademik lagi, lebih pada dia. Maka dia lah. Tapi profesor pun tak tahu hukum hakam, kau duduk bawah. Kau dah jadi imam kan. Ini yang tahu hukum ni. Yang ke-12 baru suara sedap. Jauh. Kita yang 12 ni tak nombor 1 lah. 12 ni baru suara sedap. Yang ke-13 handsome. Handsome. Tapi handsome baca tak betul?
Kau duduk belakang, kau duduk belakang. Dia kena baca betul. Baca betul. Yang ke-14, isterinya lebih cantik. Ni dalam kitab, saya tak reka ni. Dalam kitab ada. Siapa nak jadi imam ni? Binimu cantik lagi. Mu. Macam tu. Tapi kalau bini cantik pun sama macam tadi. Baca tak betul, duduk belakang, duduk belakang. Dia baca mesti betul. Yang terakhir, yang ke-15, sama semua, maka buang undi. Buang undi, sum. Sum. Last kali, 15. Sebab semua sama. Pandai baca, aku pandai. Sedap, aku sedap. Isteri sama-sama cantik. Semua, apa je. Keturunan, sama-sama keturunan baik. Macam tu lah. Tak boleh kalah. Lagi macam mana? Sum. So, itu 15. Allahuakbar. Habis. Bab pada menyatakan sembahyang orang yang di dalam perjalanan. Apa ni? Sembahyang jamak qasar. Jamak qasar.